Okay, start Cikgu saya start Boleh start. Okay, start Alright. Okay, so response in plants. Nanti kita belajar type of response, phytohormone, application of phytohormone, and role of auxin. Okay, so dalam 5.1 types of responses ni, uh, tak banyak pun. Dia ada tropism and nestic. So tropism ada tigmo, geo, hydro, photo and chemo. Nestic ada photo, sismo dan lain-lain lah. Okay. So first kita pergi kepada tropism response. So tropism response is the response of certain part of plant. Contoh dia macam roots and shoot towards or away from a stimulus. Okay. Lepas tu characteristic of tropism. First, the response is permanent and influenced by plant hormones. Plant hormones ni nanti kita belajar pasal auxin lah. So next, the response is slow and not apparent. Response is slow. Maksudnya kalau contoh perbezaan antara tropism dengan nestic ni, tropism punya respon sangat-sangat lambat. Tapi nestic contoh macam pokok semalu kan. Kalau kita pegang pokok semalu tu, dia terus tutup dia punya daun kan. Tu nestic respon dia sangat okay, sorry. Okay, nak ulang balik ke daripada mana? Karakteristik boleh? Ya, dari karakteristik. Okay, characteristic. Okay, sorry. Okay, characteristic. First, characteristic of tropism is the response is permanent and influenced by plant hormones. Contoh plant hormones nanti Takif Adli akan explain pasal auxin. And then the response is slow and not apparent. Maksudnya kalau nak bezakan antara tropism response and also nestic response. Nestic response maksudnya dia punya reaction tu waktu tu juga. Contoh macam pokok semalu kan. Kalau kita pegang pokok tu, nanti dia terus tutupkan daun dia kan. So itu maksudnya response is very fast and also apparent. Maksudnya is very obvious. Okay. Okay, so next the response direction is dependent on the direction of the stimulus. Maksudnya okay, contoh kalau bayangkan ada kotak dekat sini, lepas tu sunlight dia dekat sini. Kan? So pokok ni akan bergerak towards the stimulus. Kalau kotak dekat sini, dekat sini, so nanti the respond dia akan pergi dekat sini. Kalau dekat atas ada pergi. So dia akan towards the stimulus. Okay, so positive tropism is growth towards the direction of stimulus, while negative tropism is growth away from the stimulus. So dua-dua ni korang kena tahu lah, positive tropism and also negative tropism. Okay. Alright, so next, first kita pergi kepada tigmotropism. So tigmo ni maksud dia ialah touch. So the plant responds towards touch. So apa contoh plants respond towards touch is tendrils. Okay, tendrils. So biasanya tendrils ni dia akan keluar daripada batang pokok. Macam yang korang nampak gambar ni kan. Ini batang dia, ni dia punya tendrils. Okay. Okay, macam mana tendrils ni dia exhibit positive tigmotropism. Okay, mula-mula, okay, korang bayangkan ni ada pokok kan. Ni ada pokok. Lepas tu ni ada lagi satu pokok. Okay, so daripada batang pokok ni, dia akan keluarkan tendrils. So tendrils ni dia akan grow sampai dia ada rasa presence of another benda. Contoh macam another plant stem. So bila dia tahu ada presence of another plant stem, dia akan start coiling around the stem. So itulah akan menyebabkan tendrils. Okay. So kenapa tendrils ni perlu ada in certain plants? Sebab dia nak support dia punya plant. Contoh macam grape. Okay, grape. Dia punya pokok satu je. Tapi daripada satu pokok ni, dia boleh berbuah banyak grape. Dia punya, kalau korang search dekat internet kan, dia punya pokok grape tu, dia ada satu batang je. Satu batang tapi dia punya pokok tu besar gila. Macam tu. So macam mana dia nak support pokok yang besar ni guna satu je batang. So sebab itulah adanya tendril. So tendrils ni yang akan support each grape dekat pokok ni lah. Okay.
Selain tu ada juga sweet pea. So korang boleh search lah dekat internet apa lagi contoh plant lain yang ada thigmotropism. Okay. So next, geotropism. Geo tu maksudnya gravity. So plant response towards gravity. Okay. Dikata kat sini shoots shows negative geotropism. Kenapa shoot dia exhibit negative geotropism? Sebab bayangkan kalau shoot tu dia bergerak towards gravity, maksudnya ke bawah kan, ke bawah. Maksudnya shoot ni dia akan ke bawah. Maksudnya dia tak dapat sunlight lah nanti. So sebab itulah shoot ni sebenarnya menolong pokok ni untuk bergerak ke atas supaya leaf ni dapat sufficient of light energy untuk banyak benda lah, untuk photosynthesis, untuk growth and semua tu lah. Okay, lagi satu, kenapa roots shows positive geotropism? Sebab root kan function dia untuk absorb nutrients and also minerals and water kan. So kalau dia lagi dalam dia grow towards the gravity, so dia allow deeper penetration for to absorb nutrients and water. Okay, so untuk thigmotropism and geotropism, ada apa-apa soalan yang korang nak tanya ataupun laju sangat ke? Nak ulang balik ke? So far okay? Boleh. Okay. Nak tanya boleh? Ya. Okay, kat thigmotropism tu kan dia keluar sampai dia sentuh stem pokok kan? Kalau cuba bayangkan tiba-tiba kiri kanan tak ada pokok. Macam mana? Selagi tu dia akan grow sampai dia jumpa any substance lah. Contoh macam kayu ke, batang pokok ke. Maksudnya? Dia akan grow sampai dia jumpa. Oh ya. Sepanjang alam pun tumbuh tak? Akan panjang tak? Takkanlah tak ada satu pokok pun dekat situ. Takkanlah tak ada satu kayu ke pokok dekat sekeliling dia. Mesti ada. Mesti ada Okay. Kalau tak ada, dia still akan grow sampai dia jumpa kayu ataupun batang. Tu cikgu dah jawab. Dia cannot survive. Okay, ada lagi soalan ke? Okay, boleh go. Okay, boleh teruskan Alright. So saya pass kepada Alia Adila. So untuk types of tropism yang ketiga, iaitu hydrotropism. Hydrotropism ni response of plants towards water. So kalau kat sini untuk response ni, roots akan show positive hydrotropism. Macam gambar ni kan, dekat plants tu dah ada dekat tempat yang moist, yang ada air, yang dah lembab kat situ. So roots of the plants tu akan grow straight je ke bawah sebab kat situ dah ada air. Tapi kalau gambar yang kedua ni, plants tu duduk dekat tempat yang kering, dry soil. So contoh kat sini, air tu ada belah kanan kan. So roots tu akan grow belah kanan untuk dapatkan water. Dapatkan water untuk dia survive lah. Okay, so untuk tropism yang seterusnya ialah phototropism, iaitu response of plants towards light. So yang ni shoots yang akan show positive phototropism sebab dia akan grow towards light. So kalau gambar ni, plants tu duduk dekat tempat yang gelap and ada cahaya matahari kat tingkap tu. And so yang inilah shoots ni akan show positive phototropism sebab dia grow towards the matahari yang ada kat sebelah tu. Seterusnya chemotropism, iaitu response of plants towards chemical. So yang ni ada dua. Contoh yang pertama ialah root shows positive chemotropism. Contohnya kat situ, contohnya dekat tempat yang plants tu duduk ada chemical yang baik macam mineral salts. So plants tu akan show positive chemotropism which they grow towards the mineral salts macam sebab mineral salts tu baik untuk dia. Tapi kalau dekat satu tempat tu ada chemical substances yang bahaya macam poisons, dekat sini, dekat gambar yang belah kiri ni, roots tu akan show negative chemotropism which they grow away from the chemical substance untuk
untuk selamatkan diri dia, untuk survive. Itu je. Kalau ada soalan, jangan ada soalan nak ulang ke? Bila boleh ulang balik tak yang chemotrophism ni? Yang apa? Chemotrophism. Okay. Yang chemotrophism ni response of plants to chemical. So kalau untuk gambar yang ada warna biru ni mineral salts. So mineral salts ni baik untuk plants tu, chemical yang baik untuk plants tu. So roots of the plants tu akan show positive chemotrophism which they grow towards mineral salts tu untuk dapatkan mineral salts tu. Sebab mineral salts tu baik untuk dia. Tapi kalau gambar yang sebelah ni dekat tempat tu ada chemical substance yang bahaya macam poison. So benda tu tak baik lah kan untuk plants tu. So roots tu akan show negative chemotrophism which they grow away from the poisons untuk selamatkan diri dia untuk survive. Gitu. Okay ke? Ada gitu? Okay. Okay, seterusnya kalau tak ada soalan, sini boleh teruskan dengan nastic responses. Tahu tak apa contoh chemical? Chemical, kalau chemical yang bahaya macam dekat bab nutrients tu kan lah cikgu kan? Macam potassium nitrate semua tu. Kalau yang tak baik tu yang untuk nastic response korang ada slide korang ke nak teruskan share screen ataupun korang nak share screen korang punya? Ya, kita orang share screen. Pakai Adli. Halo, tes. Dengar tak? Dengar. Mantap. Dengar. Teruskan dengan nested responses. Okay. Nested responses ni kita dah belajar time low form. Yang kita belajar pasal response to touch and macam pokok semalu tu kan, kita belajar nested responses. So sekarang kita belajar lebih mendalam. Nested responses ni ada 5 jenis, iaitu photonesty, chemonesty, nitty-nesty, thermonesty and thigmonesty. Okay, characteristic of nested responses. First, not all nested responses are growth responses. Maksudnya kat sini nested responses ni tak semestinya untuk efek dia untuk tumbesaran. Nanti kita akan terangkan yang lebih lanjutnya. Lepas tu this response is quicker and more appearance to tropism response. Maksudnya nested responses ni dia lagi cepat dia punya pergerakan dia daripada tropism, daripada respons yang lain. Itu macam tropism, phototropism dia daripada shoot tu dia nak get sunlight tu dia akan bergerak ke atas kan. Jadi dia akan ambil masa tempoh yang lama untuk memanjang ke atas. Memanjanglah ke atas kan. Tapi kalau nested responses ni, dia tempoh yang dia ambil tu lagi sekejap daripada tropism. Lepas tu some nested response are intended for survival. Jadi kan tadi kita cakap yang nested responses bukan untuk, tak semua untuk growth responses. Sebab nested responses ni dia lebihkan kepada untuk survival. Okay, jadi kita go through types of nested responses. Laju sangat ke? Tak kan? Boleh lah. Boleh kecap Okay, first ialah photonesty. Macam phototropism tadi, dia gunakan, dia contoh dia ialah shoot pokok tu, dia nak pergi ke atas. Tapi dia ambil masa tempoh lama. Tapi kalau photonesty ni,
bila sunlight terkena dekat contohnya Japanese roses ni kan. Bila dah dah macam dia dah tahu ada maximum sunlight kat surrounding dia. So dia pun akan buka dia punya kelopak tu dan untuk absorb semua sunlight dengan cepat. Tapi time dia buka tu tempoh dia nak buka kelopak dia tu sekejap berbanding daripada tropism. Macam tropism shoot nak naik ke atas tu ambil masa yang lama. Tapi untuk dalam photonasty ni kelopak bunga Japanese roses ni dia nak buka ambil masa sekejap je untuk dia buka sebab dia tempoh nak absorb tu dia perlukan cepat. Dia perlu cepat nak buka sebab dia nak absorb sebanyak mungkin. Okay, untuk semonasty pula. Semonasty is a plant response that occurs due to a mechanical stimulus such as shock, touch and wine and raindrops. Contoh macam pokok semalu kan. Pokok semalu. Mimosa. Mimosa plant. Mimosa plant ni contoh kalau kita sentuh, dia akan macam tutup rapat macam mengecut kan. Macam ni macam berlipat lah. Saya tu menunjukkan respon dia laju terus kalau kita sentuh. Dia laju terus untuk ditutup tu. Jadi sebab itulah tu respons dia macam nak melindungi diri dia. Macam itulah tu lah kita panggil semonasty. Faham tak? Alah. Hello, faham. Faham Okey. Teruskan pada Aki. Okay, test. Boleh dengar Semua dengar. Zoom sikit muka tak boleh tak? Tak nampak sangat. Tak nampak. Okay. Taki Adli. Nampak ke? Okay. Okay. Boleh. Boleh. Okay, kita sambung. Yang seterusnya adalah Nyctinasty. Okay, kalau tak buku test, Nyctinasty ni adalah circadian rhythm that responds towards the onset of darkness. Okay, so untuk circadian rhythm. Circadian rhythm ni adalah sleep-wake cycle. Korang tahu tak sleep-wake cycle ni apa? Okay, sleep-wake cycle ni contoh. Satu plant tu dia akan tidur waktu malam. Lepas tu waktu siang nanti dia akan bangun. Jadi tu adalah sleep-wake cycle. Dia akan ada masa tidur, lepas tu dia akan ada masa bangun. Jadi sleep-wake cycle ni akan berterusan setiap hari. Okay, faham Tu jelas circadian rhythm. Okay, Ulang boleh ulang. Oh tak, ulang Okay, circadian rhythm kat situ dia tulis adalah sleep-wake cycle. Sleep-wake cycle. Tidur, bangun, cycle. Okay, contoh. Saya kasi contoh Contoh dia, satu pokok ni dia akan tidur waktu malam, lepas tu dia akan bangun waktu siang. Jadi tu salah satu contoh sleep-wake cycle. Dia setkan bila nak tidur dan bila dia nak bangun. Jadi cycle ni akan berterusan setiap hari. Okay, faham Itu je. Okay, faham. Faham Okay. Jadi circadian rhythm ni response to the onset of darkness. Jadi response terhadap onset of darkness maksudnya permulaan bila nak gelap. Okay, saya kasih contoh lah, nak kasih lebih faham Contohnya adalah River Tamari. Dalam buku teksnya dikasih River Tamari. River Tamari ni bila waktu malam dia akan close. Dia punya leaf tu dia akan tutup pada waktu malam. Lepas tu waktu siang dia pula dia akan bentang. Dia punya daun dia akan membentang. Dia unfurls. Maksudnya dia membentangkan daun dia. Faham tak? Faham. Faham saya rasa tu je. Okay, semua faham Jadi kita teruskan dengan thermonasty. Okay, thermonasty ni pula adalah plant response terhadap changes in surrounding temperature. Jadi thermonasty ni keyword dia adalah dia akan respon terhadap temperature bila temperature berubah. Okay, itu je. Lepas tu example dia adalah pokok tulip. Pokok tulip ni dia akan waktu temperature increase, waktu panas, tulip ni dia akan buka, dia punya petal dia akan buka. Besar. Dia macam petal dia akan buka. Buka. Lepas tu dia akan close bila temperature drops ataupun waktu sejuk. Jadi waktu sejuk dia akan close. Jadi itu je lah. Jadi tulis ni dia akan buka pada waktu autumn. Lepas tu dia akan close pada waktu spring. Sebab spring kan sejuk kan. Jadi waktu spring dia akan
silap. Jadi waktu spring dia akan buka. Waktu autumn dia akan tutup. Faham okay, itu je. Lepas tu last sekali adalah Thigmonesty. Thigmonesty ni adalah plant response terhadap vibration. Okay, so, Thigmonesty ni adalah response terhadap vibration. Response ni boleh, contoh-contoh response Thigmonesty ni adalah Venus flytrap which is carnivore plants. Okay, Venus flytrap ni contohlah bila ada serangga ataupun flies yang terbang, lepas tu dia akan intercept dengan bahagian dalam Venus flytrap ni, dia akan automatic tutup sebab akan ada respons daripada lalat tu. Kan saya cakap tadi, apa Aliman cakap, nasib respons ni adalah beza dengan tropism, dia ada laju. Nasib respons laju, tropism dia agak lama. Jadi bila dengan nasib respons laju tu, bila flies terus intercept dengan bahagian dalam Venus flytrap tu, dia akan tutup terus dengan laju. Jadi lalat tak boleh keluar. Jadi this Thigmonesty ni adalah for survival purpose. Macam Liman cakap tadi. Okay, faham tak? Saya rasa tu je. Ada apa-apa soalan ke? Ke terlalu laju ke? So far, so good lah. So good Hello? Ya. Ya. Okay, Ada soalan Okay. Soalan untuk yang first ni, Photonesty Yang first. Photonesty. Okay. Kejap sebenarnya kenapa pokok bunga tu dia nak buka dengan tutup? Kenapa? Kenapa dia nak buka dan tutup? Tak terbiar buka? Sebab tak nak serangga makan ke apa? Liman boleh tolong jawab? Halo. Persoalan Abang Iman tadi, sebab kenapa dia tak buka time waktu malam Kenapa dia tak stay je kan? Kenapa dia tak stay? Kebat soalan. Allah. Sebab dah malam, waktu malam tak ada sunlight. Waktu malam tak ada sunlight. Jadi dia terpaksa tutup dengan waktu malam sejuk lagi. Jadi kalau kita sejuk, kita peluk tubuh kan. Jadi dia pun nak peluk tubuh tapi dia tak ada tubuh. Jadi dia menutup punya kelopak tu. Faham tak? Adakah menjawab persoalan anda? Macam tidak. Macam tidak pula. Cikgu. Okay ni Okay. Aku ada buat search sikit dekat Google. Dia kata petals ni kalau dia buka dia punya kalau bunga ni dia buka petals dia sebab dia nak attract pollinators untuk untuk sebarkan dia punya pollination. Tapi kenapa dia tutup? Sebab dia nak protect from damaging insects yang aktif bila malam. Tu jawapan Google lah. Saya tak tahulah betul ke tak, cikgu. Aiman menjawab ke? Boleh lah. Faham lah masuk konsep dia. Okay. Ni last. Soalan ni macam spesifik sikit lah dekat Japanese rose tu. Kan Japanese rose tu kata dia buka sebab nak receive maximum sunlight. Tapi yang sebenarnya sepatutnya bukan daun ke yang selebihnya buat fotosintesis. Maksudnya bunga sendiri buat fotosintesis lah. Back to konsep tadi lah. Okay macam ni. Bunga punya petals tu kan. Dia absorb sunlight dan ada juga yang dia akan reflect sunlight balik. Dia reflect sunlight tu, dia akan reflect colour of petals untuk attract pollinators untuk sebarkan dia punya seeds dia. Faham tak? Dia absorb and also dia akan reflect balik dia akan reflect sunlight untuk menunjukkan colour petals dia. Menjawab tak, Aiman? Okay. Faham. Terima kasih. Terima kasih Abang Alif Iman. Sama-sama Abang Iman. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan seterusnya. Tak ada soalan
Boleh, boleh, boleh. Boleh okey, jadi kita teruskan. Okey, terima kasih. Adik Zakwan dengan tu boleh teruskan? Bukan oksin dulu ke? Bukan takif adli dulu ke? Bukan Oh, function okey. amplification. Oh, bukan function amplification. Oh, tak Tak kisahlah mana-mana siapa yang nak start dulu. Takif adli boleh, takif adli. Sekejap. Anissa, sila. Okay. Okay. So, ni pasal roles of auxin on growth response. So, kalau sini tak ada introduction. So, actually auxin ni ada dekat dua part. Maksudnya ada dekat shoot apical dengan root apical. Dekat shoot apical, auxin ni akan bertindak balas dengan light. Maksudnya positive phototropism. Tapi kalau dekat root, auxin ni akan react to gravity, maksudnya dia positive geotropism. So, sekejap. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okay, so apa tujuan auxin ada dekat shoot ni, dekat pucuk? Tujuan dia adalah untuk allow cell elongation. So, pokok tu akan tumbuh makin tinggi lah kan? Kalau untuk kat root pula, tujuan ada auxin ni. Okay, so auxin dekat shoot akan allow cell elongation, tapi dekat root dia akan inhibit cell elongation. Maksudnya dia akan stopkan root tu daripada jadi makin panjang. Sebab tu dekat root dia jadi lagi banyak cabang. So okay. Kat sini ada tunjuk 3 eksperimen untuk buktikan yang auxin ni untuk proof yang auxin ni untuk proof yang phototropism akan happen bila auxin concentrated. Okay, so eksperimen first ni mula-mula coleoptile ni dia tip of coleoptile tu cut off. So after 2 hours dia tunggu coleoptile tu grow upwards. Maksudnya
lepas tip tu dah diletakkan balik. Maksudnya dekat tip tu kan ada concentrated auxin kan, sebab auxin ada dekat hujung shoot tu. So bila letak balik tip tu, dia akan automatically tumbuh ke atas lah, sebab dia alami cell elongation. So untuk eksperimen second ni Pak, bila dia cut off tip tu and then tip tu dia place on top of an agar block, after 2 hours ditunggu, dia letak balik agar block tu atas coleoptile tu, dia pun grow upwards juga, sebab dalam coleoptile tu tadi kan ada ada tip dekat dalam agar tu kan, ada tip of coleoptile kan, so ada auxin dalam tu, so dia grow upwards. Dekat eksperimen ketiga ni pula, bila tip of coleoptile ni cut off and then Taki boleh hide tak yang tu apa benda ni? Okay. Bila tip of the coleoptile is placed on top of an agar block after 2 hours, lepas tu dia place balik agar block tu tapi sengit sikit ke kiri sikit. So maksudnya auxin lagi concentrated dekat belah kiri lah kan. So belah kiri akan alami cell elongation yang lagi tinggi berbanding sebelah kanan. Sebab tu dia jadi macam tempang sebelah tu. So dia grow towards ke sebelah kanan. So eksperimen ni semua proof yang sebenarnya auxin ni, part yang concentrated dengan auxin ada lagi higher probability untuk alami cell elongation. Lepas tu lagi satu, auxin ni dia prefer tempat yang shaded. Okay. Tadi okey ke? Boleh faham ke tadi? Boleh. Okay. Oh ni tadi dah tu next. Ni pun dah. Oh tadi ni pun dah juga tadi. Okay. Ni Takif take over. Hello? Dengar kan? Dengar? Dengar. Okay, tadi kalau korang semua tak berapa jelas, okay, ni saya akan terangkan lebih mendalam lah pasal auxin ni. Okay, auxin ni seperti kita tahu, auxin ni sejenis hormon tau, hormon dekat plant. Macam kita lah, kita kan manusia ada hormon juga, plant pun ada hormon juga. Salah satunya auxin. Okay, auxin ni, the role of auxin in plant response. Jadi ada dua, satu phototropism, satu lagi geo. Okay, geo nanti kita belajar phototropism dulu. Okay, phototropism. Phototropism, light. So, auxin ni bergantung kepada cahaya matahari tu tersebut. Okay. Kita tengok sini. Auxin move away from light. High concentration of auxin on the shaded side. Okay, contoh lah. Sekejap ya. Mana? Okay. Okay, contoh lah kan. Okay, sini kita ada coleoptile. Coleoptile tu pucuk. Coleoptile tu pucuk. Okay. Dekat atas pucuk ni, hujung pucuk ni ada auxin. Sini ada auxin. Ada saya tanda A lah. Auxin. Okay. Hujung pucuk ni ada auxin. Okay. Bila contoh sini ada sunlight kan. Bila ada sunlight yang akan memancarkan dekat coleoptile ni, bahagian yang kena sunlight belah sini je. Belah sini je yang kena sunlight. So auxin ni dia gedik sikit tau. Auxin ni dia suka tempat yang redup. Macam kita lah, kalau kita jogging kan, jogging tengah panas kan. Kalau kita nampak tempat redup, mesti kita pergi tempat redup kan. Baca kita nak lari tengah-tengah panas kan, betul tak? So kita pergi tempat yang redup. So auxin akan pergi ke sini. Tempat yang redup.
Sini yang tak kena belah sini, belah yang tak kena sayang matahari. So sini ada banyak ada A, kat sini atas ni. Ada A. Kan? So sini kan berada kat atas dia. Okay. And then the cell in the shaded side elongate more than the cell in the bright side. Okay. Okay. Seperti kita tahu, yang auxin ni function dia ialah untuk pembesaran, untuk growth ataupun elongation. Bila ada high concentration of auxin, dia akan meningkatkan kadar pertumbuhan, faster the growth. So tempat yang ada auxin ni belah sini, saya lukis balik lah. Sekejap Okay, sini kan. Sini auxin kat atas ni. Okay, sini tak kena sayang matahari. Sini tak kena. Yang ni kena. So auxin tu ada kat sini kan. Okay. Bila high concentration of auxin, dia akan meningkatkan pembesaran. So nanti dia akan belah sini, belah yang ni, dia akan tumbuh lagi cepat daripada sini. Yang belah sini, yang ni, dia tumbuh juga. Tapi dia slow daripada yang tempat yang ada auxin. So nanti belah tu dia akan jadi macam ni, dia tumbuh macam ni. Macam ni. So sini tempat yang ada auxin, belah sini. Sini ada auxin. Sini ada auxin. Sini tak ada. Sini tak ada. Sini tak ada. Tak ada auxin. So belah yang ada auxin dia akan faster the growth. So dia akan tumbuh lagi cepat lah. So towards the sunlight. So the shoot bend towards the light, show positive phototropism. So bila dia towards the light, dia show positive phototropism. Okay. Boleh semua faham tu konsep? Okay, so Adam. Langsung. Okay. Next. Okay. Ada kata, okay, yang ni contoh dia. Anda kata, okay. Yang ni macam eksperimen lah macam tu. Okay. Apa jadi bila koloktal ni C kan. Koloktal. Okay, pucuk ni apa jadi bila dia tak ada apa-apa perubahan. Maksudnya tak potong, dia tak apa-apa kat atas tu kan. So maksudnya dekat atas ni still ada auxin. Kan? So nanti dia akan bertumbuh macam tadi lah. Dia akan towards the sunlight. Sebab tak ada apa-apa yang menghalang dia. Macam tu. Okay, next. Ni pula. Bila apa jadi? Bila koloktal ni kita potong belah atas. Ni kan, sini kan ada auxin kan? Sini ada auxin. Tapi kita potong, kita cut off. Allah. Jadi macam ni je. Jadi macam tu je. Belah yang tak ada auxin tu, belah yang ada auxin tu dia cut off. So nanti bila tak ada apa nama dia? Dia tak ada auxin kat belah atas, kan auxin kan function dia untuk growth kan. So dia tak akan berlakunya pertumbuhan kat situ sebab auxin dah dipotong. Okay. Next, bila kita letak macam kotak hitam ataupun benda yang menghalang tu, kan? Okay, bila ada kotak hitam kan, kita ada kotak hitam di sini kan. Ada kotak hitam. Ni hitam. Kan? Kalau ada sunlight, dia tak akan, sunlight tu tak akan sunlight tu tak boleh nak penetrate. Penetrate kotak hitam tu. So belah yang pucuk ni, koloktal ni tak akan dapat sunlight. Maksudnya kat belah atasnya sebab dia kan cover belah atas kan. So auxin kat atas ni kan. Auxin kat atas ni. Auxin tak akan dapat sunlight. So bila tak ada sunlight, auxin kan dia akan pergi ke tempat yang shaded region ataupun tempat yang redup. So dekat hitam ni dia tak ada sunlight. So dia tak dapat cahaya matahari. So dia bertumbuh seperti biasa lah. Dia akan tumbuh memanjang macam tu je. Dia takkan pergi macam ni ke, takkan towards ke sunlight lah. Sebab auxin tu tak dapat sunlight. Kan? Okay. Terusnya,
Faham? Okay. Bila kita letak transparent cover kat sini. Okay, transparent cover, dia macam tak ada function. Macam letak je. Dia tak ada effect pun terhadap sunlight tu. Sunlight still boleh penetrate collapse tile tu. So auxin akan terima sunlight lah. So nanti jadi macam tumbuh macam ni lah. Macam biasa. Sebab transparent cover ni function dia untuk udara je. Untuk mengelakkan udara je. Dia tak ada mengelakkan sunlight pun. So tu yang keempat. Okay, next. Bila kita letak something kat bawah ni, kotak hitam bawah ni. Okay, kita tahu yang dekat belah atas je kan. Belah atas sahaja yang ada auxin. Kan? Belah atas je ada auxin. Bawah mana ada. So dia still bertumbuh macam asal, macam basic tadi. Tumbuh ke arah auxin. Sebab dia kan the should bend towards the light, show positive phototropism. Kan? So belah bawah ni ada benda hitam. Tak function pun sebab auxin ada belah atas. Auxin untuk pembesaran. So dia bertumbuh seperti biasa. Begitu. Okay. Dah sekali. Okay, dah sekali. Dah sekali kita ada apabila kita letak agar block dengan mica. Okay, apa beza mica dengan agar block? Agar block ni dia macam sponge. Dia boleh meresap. Dia boleh absorb auxin tu. So bila dia boleh absorb auxin, okay, beza agar block dengan mica. Agar block ni dia boleh absorb auxin. Tapi mica tak boleh. Mica tak boleh nak absorb. Kan? Agar block ni kita tahu agar block ni macam sponge, mica ni macam batu. Tak boleh nak absorb. Okay? So bila dia boleh nak absorb auxin ni, yang agar block ni boleh absorb auxin, so dia boleh tumbuh macam seperti biasa, grow towards to light. Tapi yang mica ni dia tak boleh nak absorb, auxin, dia tak boleh nak tumbuh lah seperti biasa. Okay, faham Faham semua? Faham. Okay, so nanti dia akan jadi macam ni. Ni tadi. Ni semua ni. Ni tak tumbuh. Ni tumbuh seperti biasa, outward, growth outward. Ni tak function. Transparent ni tak function. Ni pun tak function. Yang agar block ni akan absorb, so akan tumbuh seperti biasa macam ni. Yang ni, mica ni, dia tak boleh nak absorb auxin, so dia tak boleh nak tumbuh. No growth is observed. Allah. Begitu. Okay, faham? Okay, itu saja untuk phototropism. Apa-apa nanti, okay, apa-apa lepas ni. Okay, pergi geotropism pula. Okay, so sambung dengan geotropism, maksudnya reacts to gravity. So kalau phototropism tadi dia reacts to light kan, ni opposite dia reacts to gravity. So kalau phototropism dia encourage cell elongation, tapi geotropism ni dia auxin dekat geotropism ni akan inhibit, akan stopkan cell elongation ni. So kalau tengok kat situ, okay, so auxin ni kan suka shaded region kan. So dekat root, even though di dalam tanah tak kena sunlight pun, dia akan auxin prefer tempat yang lagi shaded. So basically bawah kat root tu, kat akar tu, bahagian bawah dia tu. So bila ada auxin, concentrated dengan auxin, so okay, bila concentrated dengan auxin dekat roots tu, dia automatically akan inhibit cell elongation. So cabang yang tak ada auxin tu yang akan bentuk cabang lain yang akan elongate. So dia akan bentuk, akar tu akan makin lama makin banyak kan ke bawah, towards gravity, towards the core of earth kan. Lepas tu ini pun sekaligus dapat allow absorption of nutrients yang lagi optimum kan. Lepas tu also positive geotropism ni tak semua plants akan undergo. Contoh plants yang tak akan undergo positive geotropism ni macam mangrove.
pokok paya bakau tu kan dia punya akar tu kan cacat ke atas kan. So dia negative geotropism sebab dia ada adaptation lain untuk absorb lagi oksigen kan. So tu untuk geotropism. So okay ke? Macam ni lah. Geotropism ni dia kan apa tadi? Show positive geotropism kan. Okay. Bila kita ada ni, bila kita nak tumbuh kan. Macam ni lah, macam ni kan. Okay. Belah yang bawah ni, dia akan lagi banyak high concentration of oxygen. So kalau dekat shoot kan, ni kat shoot, ni kat root. Kalau dekat shoot, dia akan lagi cepat dia punya rate of growth dia. Tapi kalau dekat root, kalau ada oxygen, lagi banyak oxygen, dia akan inhibit cell elongation. So dia tak boleh nak dekat tempat yang ada banyak oxygen tu, dia inhibit, dia menghalang untuk perbesaran. So nanti yang kat roots ni, dia kan towards the gravity kan. So tempat yang tempat yang ada high concentration of oxygen ni, dia lagi lambat lah untuk nak dia menghalang untuk pembesaran, untuk elongation. Yang belah yang tak ada oxygen ni, dia akan adakan lagi cepat elongation dia. So nanti dia akan ke bawah lah. Sebab roots kan nak absorb mineral kan, dia bawah nutrient semua. So kalau shoot pula, dia akan ke atas macam ni. So belah sini lah, belah sini yang akan sekejap sabar. Ni shoot dia akan cepatkan perbesaran kan, dia bukan inhibit. So belah yang ada high concentration, dia akan grow faster. So dia akan membesar ke atas sebab dia nak absorb sunlight. Shoot untuk absorb sunlight kan. Roots pula gravity untuk absorb mineral ataupun water. Itu je lah. Ada beberapa soalan ke? Ada soalan? Faham? Faham. Okay, tu je. Cikgu kata oksigen ni selalu keluar isi. So, faham-fahamkanlah oksigen ni. Oksigen ni simple je, tapi kamu kena faham lah. Dia tak susah pun. Kena faham cara dia dan kamu boleh jawab. Itu je lah. Okay, sekian tadi daripada saya. Terima kasih. Okay, hello. Okay, so kita akan sama dengan 5.2 phytohormone. Okay, so phytohormone ataupun plant hormone are chemical substances that stimulate and coordinate responses in plant. So macam human respond dia ada nervous system, endocrine system. So kalau plant dia tak ada, so coordination dia pakai hormon je. Ataupun secara khususnya, phytohormone are synthesized in a certain plant organ and transported to a target organ through the phloem. Sama je macam human juga, dia synthesize in certain plant organ and then they transport to a target organ. Okay, so kita pergi dekat first hormone. Okay, so ada 5 hormon untuk phytohormone ni. So first kali auxin lah yang penting tadi kan. So auxin ni dia adalah growth hormone and functional in phototropism and geotropism yang dah present dengan Takif tadi. And then they stimulates development of the apical dominance in shoots and roots. So kat mana kita nak jumpa auxin ni? Auxin ni dia banyak dekat shoots dengan leaf. Dia dekat tip of shoots dengan leaf.
dia elongate dekat hujung-hujung pucuk tu lah. And this stimulates growth and elongation in roots and shoot cell, stimulates development of adventitious roots at the end of stem cuttings, stimulates cell division in cambium during secondary growth. Ni dah belajar time kita belajar apical meristem yang zone-zone elongation tu, and inhibits abscission of roots and young leaf. So maksudnya dia keguguran buah ataupun daun lah, and inhibits growth of lateral buds. So itu saja untuk auxin. Next kita pergi dekat gibberellin. So gibberellin ni pun growth hormone juga. Kalau tadi auxin dia dekat leaf dengan shoot, kalau gibberellin ni dia dekat stem. So bila dekat stem concentrated dia dekat stem elongation, and then kalau kita lack of gibberellin dekat satu plant tu, dia akan cause dwarf lah. Dwarf tu macam pokok renek, dia tak membesar. And dia juga penting untuk germination of seed. So kalau kita tengok pokok tu dia macam renek ke, kita letak gibberellin sebab dia penting untuk germination of seed lah, nak besarkan seed. Yeah. And then next kita pergi kat hormon cytokinin. So cytokinin ni kita dah familiar dah bila kita belajar cell division time form 4, cytokinesis dengan karyokinesis kan. Okay, so cell division ni penting sebab kita nak divide cell. So sebab in order kita nak besarkan plant, kita mesti perlukan sel. So kalau cytokinin ni tak ada, so plant tu dia tak boleh nak kita tak boleh nak divide cell lah, tak boleh nak ada sel. So pokok tak boleh nak membesar macam tu. Okay. Okay, next. Okay, so that abscisic acid. So macam tadi auxin, gibberellin dengan cytokinin semua untuk growth hormone. Tapi bila abscisic acid ni dia inhibits growth of plant. Okay, so macam dia dia adalah growth inhibitor sebab dia opposite dengan 3 hormon tadi. And apa dia buat, dia induce stomatal closing during drought season and inhibits growth of bud and seed germination. So function abscisic acid ni bila musim kemarau and kan tak ada water kan. So bila bila kan kita nak buka stomata tu untuk transpiration process of keluar air masuk air kan. So bila musim kemarau kan macam tak ada air. So abscisic acid ni dia akan function lah kat situ bila drought season. Yeah. And last kali ethylene. Ethylene ni adalah gas. Dia major job dia adalah untuk fruit ripening. Fruit ripening ni contoh macam dia mencepatkan proses untuk buah tu matang. So kalau kita ada satu pandan pisang. So kalau satu tu dah masak, so dia akan lagi cepatkan proses tu masak. Ataupun contoh yang lain lagi, selalu kita nampak dekat kebun, kita selalu nampak ada orang balut pokok cempedak ke pokok apa dengan surat khabar kan. Surat khabar ataupun plastik ke semua. Tu sebenarnya function dia nak cepatkan lagi proses pematangan satu pokok tu lah. Sebab dia nak trap ethylene tu untuk lajukan lagi proses. Ya. Yeah. So itu saja untuk phytohormone. Sekian, terima kasih. Okay, boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okay, saya sambung next pula kan tadi Adib dah cerita pasal phytohormone kat plant kan. So seterusnya pula saya nak cerita application phytohormone ni. Orang guna phytohormone ni dalam agriculture. So auxin ni first dia encourage growth in course. Macam kita tahu tadi auxin kan dia membantukan tu besaran apical satu plant kan. So dia akan membantukan dalam banyak-banyak pokok-pokok orang tanam tu lagi cepatlah dia membesar. So promotes root growth on woody plants for
horticulture crops ni sama je. Maksud horticulture crops ni maksudnya just penanaman plant-plant untuk orang jual semua tu lah. So Oxin ni orang akan guna untuk promotekan pokok-pokok supaya lagi besar lah. So seterusnya pula dia nak producekan fruit without seed via parthenocarpian. Ingat tak Cikgu Aira cerita hari tu yang kita pernah nampak kan buah-buah yang seedless tu macam grape semua tu kan. Actually kalau nak buat benda tu kan dia macam division daripada macam parent cell dia terus kan. So actually benda tu dibantu oleh phytohormone nama auxin. So seterusnya pula weed killer, digunakan pasal weed killer kan. So actually auxin ni pun digunakan untuk membunuhkan weed ni. Sebab weed ni macam benda tak perlu lah, dia macam semak lah, menyemakkan pemandangan dan round-round plant tu lah. So orang akan guna auxin ni untuk bunuh-bunuh weed tu. So induced dormancy in potatoes during storage or distribution. Induced dormancy ni, dormant tu maksudnya keadaan something yang tak metabolically dia tak aktif. So maksudnya dia auxin ni membenarkan something tu tak aktif lah. Okay, contoh untuk application yang ni, perasan tak kat potato ada macam kadang-kadang kita beli kan, ada yang macam tumbuh-tumbuh tepi-tepi, tak tahu lah panggil dia apa, satu tumbuh tepi-tepi tu kan. So kita tak nak lah benda tu kan waktu kita beli. So function auxin ni dia tak nak bagi potato tu keep menumbuh. So dia akan letak auxin supaya benda tu tak aktif. Faham kan? Faham. Lepas tu dia akan promote growth of low lying and lush plants. So low lying and lush plant ni sebenarnya macam rimbun lah, banyak-banyak pokok. Banyak-banyak tu lah. So bila letak auxin banyak lah spread benda tu. Faham kan? So seterusnya pula gibberellin ni. So macam kita tahu tadi Adib ada cakap gibberellin tu nak stimulate growth kan. Maksudnya dengan elongation, pemanjangan dekat stem cell tu. So kita akan gunakan gibberellin ni untuk treatkan mutated dwarf plants untuk grow balik to normal height. So bila dia dah mutated, pokok tu dia mutated, so dia macam pendek lah, dia tak betul. So kita akan letakkan gibberellin hormone ni untuk biarkan dia back to normal height dia. So kita juga akan guna gibberellin ni dan saya tadi kan stimulate growth and elongation kan. So kita nak cepat lah elongation of flower stem tu. So gibberellin ni juga dia akan stimulatekan development leaves, flower and fruits kan. So kita akan guna gibberellin ni juga untuk buatkan larger grapes yang lagi bagus lah. So dia akan promote germinations of seeds such as ni semua dekat low temperature and low light intensity. Contoh lah kat tempat Cameron Highland ke Genting kan tempat tu kan sejuk, so low temperature and low light intensity. So dia macam tak sesuai lah kan, kurang sesuai untuk plant tu membesar. So kita akan letakkan phytohormone gibberellin ni supaya dia lagi cepat germinate and membesar. Faham kan? Faham. Okay. So next pula cytokinin. So yang tadi Adi dah cakap, cytokinin ni function dia nak division and elongation of root and stem cell bila auxin ada kan. So actually cytokinin ni digunakan waktu tissue culture technique. So dia akan waktu tissue culture teknik tu kan dia nak macam buatkan lagi satu clone pokok tu kan. So dia ni promote lah division and differentiation of cell tu. So dia juga sama macam saya cakap tadi. So dia akan diusekan sama-sama dengan auxin tu untuk buatkan plant organ. Contoh macam root dengan stem, lepas tu buah dia tu bunga dia. Lepas tu cytokinin ni kan function dia tadi untuk delaykan leaf senescence kan. So leaf senescence ni maksudnya kan tadi dalam penuaan kan. So actually orang akan guna cytokinin ni untuk lambatkan penuaan daun tu. So macam lambat lah dia nak tua kan, taklah dia jatuh. So orang akan guna cytokinin ni. So next pula abscisic acid. So abscisic acid ni dia orang akan guna untuk inhibit germination and growth. Okay, contohlah kan dia tak nak bagi germination and growth. Okay, contohlah kita ada seed kan. Lepas tu kan kita nak guna seed tu untuk nak tanam kan. Tapi kita baru beli. So takkanlah tiba-tiba nak dia germinate kat situ kan. Tak nak kan. So kita akan letakkan abscisic acid ni kat dalam seed tu supaya dia tak
buatkan seed tu germinate. Faham kan? Situlah. So next pula yang last, ethylene. So macam adik cerita tadi, memang ethylene ni fokus kepada buah tu ripening and masak lah, bagus kan. So contoh dia macam yang adik cerita tadi, cakap tepi jalan tu kan nampak kan ada pokok, lepas tu dia balut dengan plastik. So contoh macam pokok pisang ke, pokok nangka ke, semua tu macam dibalut dengan plastik kan. So nak bagi sebenarnya ethylene gas tu surround buah tu so that buah tu lagi cepat mature and lagi cepat masak. So bolehlah orang jual. So ethylene ni pula dia promotekan simultaneous flowering in plants in field. Maksudnya dia macam bila dia nak berbuah tu dia sekali berbunga, faham tak? So dia lagi cepat lah proses tu. Okay, tu je. Faham kan apa yang saya cakap? Faham. Faham. Go. Okay, tu je. Terima kasih.